Assalamualaikum anak-anak tahun 3. Hari ini bersama dengan saya Ustazah Syuhada. Kita akan belajar pendidikan Islam bidang sirah dengan tajuk meneladani sifat tabligh Nabi. Buku teks muka surat 108 hingga 111. Okey, kita tengok buku teks pendidikan Islam bidang sirah unit 2 meneladani sifat tabligh. Okey, sifat Nabi ada berapa ya? Murid-murid ingat lagi tak? Kenapa bulat-bulat mata macam burung hantu? Lupalah tu. Okey, tak apa. Ustazah akan ingatkan semua. Berkata benar itu sidik, buat dengan betul amanah, ajarkan Islam itu tabligh, bijaksana itu fatona. Sidik, amanah, tabligh, fatona. 4 sifat Nabi yang kita patut contohi. Barulah boleh jadi hebat. Ya, dah tengok dah video tadi. Omar dan Nana, ada berapa sifat Nabi? Okey, ada 4 sifat Nabi, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada 4 sifat Nabi. Ikut sama-sama. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Hari ini kita akan belajar sifat tabligh Nabi. Okey. Ta, ba, lam, ya, ra. Tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu menyampaikan. Tabligh itu menyampaikan. Okey, boleh buka buku teks muka surat 108, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Okey, ada anak panah yang Ustazah tunjukkan itu. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Okey, sifat-sifat Nabi ini salah satunya ialah mereka menyampaikan wahyu kepada umat mereka. Nabi Muhammad gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Okey, kita tengok muka surat 109. Okey, ada seorang murid perempuan dengan ayahnya. Okey, dia tanya, "Ayah, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ustaz beritahu tadi." Okey, ayahnya jawab, "Bagus Siti, kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya. Okey, ini hadis Nabi ya murid. Okey, ballighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Ada 4 contoh yang diberikan yang membuktikan keunggulan sifat Nabi Muhammad. Okey, kita tengok yang pertama. Dakwah Nabi secara rahsia. Okey, Nabi memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah. Okey, Nabi sampaikan dakwah tapi secara rahsia. Okey, pada ketika itu Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah memeluk Islam. Tapi cabarannya, ada juga yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi. Okey, apakah tindakan Nabi? Nabi tetap amanah memikul tanggungjawab bertabligh dan Nabi tidak putus asa.
Nabi tidak bersedih dan terus berputus asa. Nabi teruskan juga berdakwah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Apa cabaran Nabi? Kaum musyrikin marah, mencaci dan menghina Nabi. Okey, Abu Lahab pula selalu menyakiti baginda. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, dan Nabi rancang strategi dakwah untuk lebih luas lagi. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Cabarannya, Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Tapi apa Nabi buat? Nabi semakin cekal berdakwah dan terus sampaikan ajaran serta tidak membalas dengan kekerasan. Okey, contoh yang keempat. Berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Cabarannya, sebahagian besar menolak ajaran Islam yang disampaikan Nabi. Apakah tindakan Nabi? Nabi terus berdakwah sehinggalah wujudnya negara Madinah lebih kukuh lagi dengan ajaran Islam. Okey, daripada situ kita tengok apa kepentingan sifat tabligh Nabi. Bila Nabi terus menyampaikan dakwah, ajaran Islam tersebar luas, semakin banyak, semakin ramai yang memeluk agama Islam. Okey, akhlak mulia pula lebih diamalkan. Bila Islam semakin tersebar, semakin ramai yang mengamalkan akhlak mulia. Dan yang ketiga, bila Nabi sampaikan dakwah, amalan jahiliah akan dihapuskan. Okey, contohnya menyembah berhala, tilik nasib dengan bomoh. Okey, semua tu telah dihapuskan. Murid-murid pernah tak mengamalkan sifat tabligh, menyampaikan ilmu pada seseorang. Contohnya, balik daripada sekolah, ceritakan pada ibu apa yang telah belajar, menasihati adik supaya jangan bergaduh. Ada kan? Jangan gerak. Okey, kita tengok video. Contoh sifat tabligh. Anda nakal! Berjekam. 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 Apa? Berjekam. Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Anta juga kan gak sengaja. Baci di. Mainan kesayangan Nusa Jangan kan diulang rusak. lagi, Anta. Nakal. Kansa. Tatak dok pola kaljana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Tatak dok pola Gak bisa. kaljana. Nusa tetap marah. Kansa. Ayo duduk. Niscaya bagimu surga. Gitu bisa. dong. Itu kan hadiah dari Abang. Kansa. Roket langka tahu. Duduk. Masih marah nih. Kansa Itu kan hadiah sekarang dari tiduran Abang. deh. Roket langka tahu. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Sekarang tiduran. Yang dibilang Rara itu hadis ngapain sih? Rasul untuk menghindari Nusa tidur? amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asal Hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asal. Okey, apakah sifat tabligh yang ditunjukkan oleh Rara, adik Nusa tadi? Rara sampaikan kepada abangnya, la taghdab walakal jannah. Okey, iaitu janganlah kamu marah, nescaya bagimu syurga. Okey, dia nasihat abang dia jangan marah. Okey, kalau abang dia marah juga, disuruh duduk. Okey, kita tengok
buku aktiviti muka surat 106 hingga 109. Okey, murid-murid perlu membuat sebanyak 4 muka surat. Okey, muka surat 106, cari jawapan yang betul. Okey, contohnya ustazah ada tunjukkan di sini. Okey, warnakan jalan sehingga jumpa jawapan yang betul. Okey, untuk muka surat 107, baca dan lorek jawapan yang betul. Okey, kita tengok nombor 1. Bersedih. Okey, tindakan Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan cabaran. Yang pertama, bersedih hati dan runsing. Okey, tidak. Yang kedua, tidak putus asa. Betul, Nabi tidak putus asa. Jadi, lorekkan. Untuk muka surat 108, okey, kita tengok garis jawapan yang betul. Islam tersebar luas kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cekal menunaikan tanggungjawab tabligh. Okey, gariskan. Dan yang muka surat 109, isi tempat kosong. Okey, hari ini saya belajar tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, Nabi menghadapi pelbagai cabaran dan jawapannya ada di atas ya. Dugaan. Jadi tulis perkataan dugaan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Jangan lupa buat latihan ya.